Salam sejahtera semua. Hari ini cikgu akan bincangkan soalan percubaan matematik tambahan SPM 2020 Negeri 9 Kertas 2. Mari kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama. Titik P bergerak sepanjang lengkung sebuah bulatan dengan pusat C34. So, titik P dekat sini. C dekat sini. Lengkung itu melalui titik A dan B. So, A dekat mana-mana. Asalkan dekat atas garis. Mungkin B dekat sini. 6. Cari persamaan locus bagi titik P. Okay, kalau nak cari persamaan locus, kita mesti guna formula jarak. Okay, so kita dapati PC akan sama dengan CA. Maka, kita boleh buat PC sama dengan CA. Okay, dengan formula jarak. Okay. X tolak 3, Y tolak 4. Sama dengan 3 tolak negatif 2, 4 tolak 4 kuasa 2. Punca kuasa 2 dengan punca kuasa 2 boleh dimansuhkan. So, kita kembangkan yang dekat dalam. Okey, kembangkan. Sama dengan 3 tolak negatif 2, 5 kuasa 2. So, 25. 4 tolak 4, kosong kuasa 2. So, tak ada nilai. Okey, kita susun semula Y kuasa 2, kemudian X, kemudian Y, dan akhirnya nombor. Okey, 9 tambah 16 tolak 25 sama dengan kosong. So, tak perlu tulis. Sama dengan kosong. Inilah persamaan locus. Ini jawapan bagi A. Sekarang kita tengok soalan B. Cari nilai H. Titik B atas panjang lengkung bulatan. Maka kita boleh gantikan titik B dalam persamaan yang dapat di A. Okey, gantikan nilai. So, X kita gantikan dengan 6. Y kita gantikan dengan H. Tolak 6 darab 6 tolak 8. H sama dengan kosong. Okey, H kuasa 2 tolak 8H. Ini 36 tolak 36 sama dengan kosong. So, faktorkan sebab nilai-nilai maksud dia mempunyai dua nilai H. Okey, tolak 8 sama dengan kosong. H sama dengan kosong. H sama dengan 8. So, dua nilai H. Okey, soalan 1B. Adakah titik D terletak pada locus bagi titik P? Tunjukkan kiraan untuk menyokong jawapan anda. Okey, locus P yang tadi kita dapat. Kita nak tengok D sama ada terletak pada persamaan ini. Kita boleh gantikan D ke dalam X dan Y. Okey, kita ambil dari sebelah kiri. X. Kita dapati jawapan dia adalah negatif 5. Maka sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan. Okey, so kita boleh bagi jawapan D tidak terletak pada locus titik P. Okey, jelas? Okey, soalan seterusnya, soalan 2A, buktikan. Okey, soalan bukti, kalau kamu tidak boleh bukti, kamu biarkan sahaja. Sebab jangan buang masa dekat sana bukti sampai setengah jam pun tak dapat bukti. Okey, so kalau boleh, kamu teruskan. Okey, sebelah kiri kita kena samakan dengan sebelah kanan.
kita tengok keadaan. Kalau mana satu sebelah lebih rumit, maka kita akan mula dari sana. Okey, katakan soalan ini kita mula daripada sebelah kiri. Okey, 2 tangent X bahagi 2 tolak secant kuasa 2X. Macam mana kita nak jadikan dia sama dengan tangent 2X? Kita tahu tangent 2X, formula dia ini. Okey, 2 tangent A bahagi 1 tolak tangent kuasa 2A. So, kita kena jadikan dia sama macam yang ni, maka kita boleh katakan dia sama. Okey, terbukti. Daripada sini, tangent kita sudah tak nak tukar sebab dia dah agak sama dengan rumus. Kita hanya tukar secant sahaja. Okey, so 2 tangent X, 2 tolak. Secant kita ada satu formula di mana dari identiti asas dia adalah 1 tambah tangent kuasa 2X. Okey, kita permudahkan 2 tangent X, 2 tolak 1 tolak tangent 2X dapat okey, sama macam rumus, maka terbukti. Okey, soalan seterusnya 2B. Lakarkan graf bagi Y sama dengan tangent 2X tolak 1 dalam lingkungan kosong hingga pi. So, macam mana kita nak lukis graf ini? Lakar, ya, lakar. So, sebab dia sampai pi, so kita lukis sampai pi sahaja. Ingat pi macam mana bagi tangent 2X? Okey, yang ni pi per 2. Okey, kita lukiskan garis asimtot. Okey, ni kosong. So, tangent 2X dalam pi, kita akan dapat macam ni. Okey, tapi bila tangent 2X tolak 1, tolak 1 maksud dia kena turunkan 1. So, maksud dia akan sampai negatif 1. Okey, sama juga asimtot. Okey, so graf dia akan turun sampai negatif 1 dan ini sambungan dekat negatif 1 dan dia akan dari negatif 1. So, inilah graf tangent 2X tolak 1. Okey, now seterusnya. Dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian bagi persamaan. Okey, kita ada persamaan yang diberi. Ini sangat rumit kan? Tapi sebab tadi dekat A kita dah tunjukkan bahawa ini akan sama dengan tangent 2X. So, kita tulis, gantikan dengan tangent 2X sama dengan 2. Okey? So, macam mana kita nak dapatkan garis lurus yang perlu dilukis? So, kita kena tukarkan sebelah sama macam soalan. So, soalan dia tangent 2X tolak 1. So, tangent 2X kita kekalkan dekat sini. 2 tolak 3X per pi. Okey? So, kita perlu tolak 1 supaya jadikan sama macam soalan. So, ini pun tolak 1, maka akan dapat 1 tolak 3X per pi. Okey, maka persamaan garis lurus adalah 1 tolak 3X per pi. Yang ini perlu ditulis, ya, perlu ditulis semula. Jangan sampai tinggalkan dekat sini sahaja. Ini perlu ditulis. Okey, lepas tu macam mana kita nak lukis? Kita nak lukis, kita carilah dua titik yang sesuai. Okey, X dengan Y. Paling senang, kosong. Okey, kosong kamu akan dapat Y sama dengan 1. Okey, satu lagi, gantikan dengan pi
So, 1 tolak 3, kamu akan dapat negatif 2. So, plotkan garis ini. 0, 1, lebih kurang sahaja sebab lakaran sahaja, bukan lukis. Okey, dan pi negatif 2. Negatif 2 agak-agak dekat sini. Okey, so kamu lukis dekat kertas, gajang akan dapat lebih jelas. So, maka guna pembaris. Okey, kamu akan dapat 1, 2, 3. 3 penyelesaian. So, bilangan penyelesaian sama dengan 3. Okey? Okey, soalan ketiga. Sebuah syarikat menawarkan 2 skim pembayaran gaji kepada pekerja. Skim A, gaji bulanan permulaan 1,200 dengan kenaikan tahunan sebanyak 200. Skim B, gaji permulaan 15,000 setahun dengan kenaikan tahunan 2% dari gaji pokok. Okey, Suhari bercadang untuk memilih skim yang menawarkan jumlah pendapatan yang paling tinggi dan menabung 25% daripada gaji bagi melanjutkan pelajaran selepas bekerja selama 12 tahun. Skim manakah yang patut Suhari pilih dan berapa jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran? Soalan ni nampak panjang dan lambat rumit kan? Okay? Tapi bila kamu baca betul-betul, kamu kiralah skim A dulu, skim B. Kemudian tengok mana yang sesuai bagi Suhairi. Okey. Okey, kita tengok skim A, dia bagi bulanan adalah 1,200. So, kita kira untuk setahun. Setahun, kalau 1,200 darab 12, kamu akan dapat 14,400. Okey, tahun kedua, gaji dia dah naik 200, so 1,400. 1,400 darab 12, kamu akan dapat 16,800. Okey, tahun ketiga, gaji dia naik lagi. So, 1,600 darab 12, kamu akan dapat 19,200. Okey, dan seterusnya. Manakala skim B, mula-mula gaji dia 15,000. Okey, lepas tu naik 2%. So, 2%, 15,000 darab 2% dan tambah balik atau darab terus 1.02. Kamu dapat 15,300. Okey, 15,300 darab 1.02, 15,606. Yang ini adalah GP. Yang ini adalah AP. So, berlainan. Okey, kita kira guna formula berlainan. So, dia kata dia telah bekerja selama 12 tahun. So, 12 tahun kita kira. Kalau kira A, SA sama dengan (12) 2A tambah 12 tolak 1, 11, D. D, 16,800 tolak 14,400. So, 2,400. Okey, kira berapa jumlah bagi skim A. Okey, skim A selepas bekerja, dia akan dapat 331,200. Okey. Okey, seterusnya kita kira untuk B. B sebab dia GP, peratus dia adalah 2% kan GP. So, kita gunalah formula GP. Okey, 15,000
A 15.300 bahagi 15.000. So 1.02. 12 tahun. Formula kena tulis baik-baik ya. Okey, dan kira. Kamu dapat kemudian soalan tanya, skim manakah yang patut Suhairi pilih? So, skim A. So, kita jawab skim A. Kalau dia menabung 25%, maka 331200 darab 25%. Okey. Akan menabung 82,800. Kita tengok soalan B. Pada awal tahun ke-9, terdapat perubahan kenaikan gaji tahunan dari 200 kepada 250 bagi skim A. So, skim A, bagi tahun pertama hingga tahun ke-8, kenaikan gaji adalah 200. So, bila sampai tahun ke-9 hingga tahun ke-12, kenaikan gaji dia 250. Okey? Nah, kita boleh cari gaji terakhir pada tahun ke-8 dulu. So, gaji terakhir tahun tersebut, maka kita guna formula T. Okey? T8. A tambah N tolak 1 D. So, mula-mula gaji tahun pertama adalah 14,400 tambah 8 tolak 1, 7 D. Perbezaan gaji setahun adalah 2,400. So, yang ni akan dapat 31,200. Pada tahun ke-8, gaji tahunan dia 31,200. Okay? So, kamu boleh guna cara listing method atau kamu fikir, selepas itu gaji dia dah naik RM250. So, RM250 selama 4 tahun kan? 4 tahun, so 48 bulan. Okay? So, gaji pada tahun ke-12 adalah 43,200. Okay? So, maksud dia sampai tahun ke-8, tahun ke-9 tambah yang ni cara listing. Kamu boleh kira 1 tahun sampai tahun 12. Jawapan akan dapat yang sama. Soalan seterusnya adalah soalan statistik di mana dia beri satu set nombor, min dia adalah 2K. Apabila setiap nombor itu dikurangkan 2, min menjadi 5/3K. So soalan ini kita nak cari nilai X. So, min, kita dah belajar min baru sama dengan min asal tambah tolak atau darab dan bahagi dengan perubahan. So, yang ni dia kata setiap nombor kurang 2. So, setiap nombor kurang 2. Min asal adalah 2K. Min baru 5/3K. So, kamu akan dapat yang ni 2K tolak 5/3K, 1/3K. Sama dengan 2. K adalah 6. So, kemudian kamu kena cari X. Min sama dengan 2K. 4 tambah 10. 6 nombor sama dengan 6 darab 2, 12.
So, kemudian kita dapat 40 tambah 4x sama dengan 72. 4x sama dengan 32, x sama dengan 8. Okey? Okey, soalan B. Cari sisihan piawai bagi 6 nombor asal itu. So, sisihan piawai formula okey, sisihan piawai. So, tiap-tiap satu 4 kuasa 2. Tadi X dapat 8. 3X maka 24. Tambah 12 tambah 14 kuasa 2. Bahagi 6. Tolak min. Okey, tolak min. So, min 2K. 2 darab 6, 12. Kuasa 2. So, kira macam biasa. Akan dapat 1096 bahagi 6 tolak 144. Okey, so jawapan akhir 6.218. Okey, soalan C. Dua nombor 2K tambah 3 dan 2K tolak 3. K tadi sama dengan 6. So, 2K tambah 3 sama dengan 15. 2K tolak 3 sama dengan 9. Okey, dua nombor ini ditambahkan ke dalam set nombor itu. Tentukan sama ada sisihan piawai bagi 8 nombor adalah lebih besar atau lebih kecil. Okey, sebab dia satu markah, kamu tidak perlu kira. Kalau kamu nak kira, boleh, tak ada masalah. Kalau kamu tengok daripada sini, 15 dengan 9 adalah dekat dengan min. Okey, dekat dengan min. Tadi min berapa? Min adalah 12. So, bila satu nombor dia mendekati dengan min ditambahkan, sisihan piawai akan jadi semakin kecil. Sebab dua nombor yang diberi adalah dekat dengan min. Okey, kalau dua nombor yang diberi terlalu jauh daripada min, maka sisihan piawai akan jadi besar. Okey, faham? Okey, soalan seterusnya. Seutas dawai dengan panjang 56 cm dibengkokkan untuk membentuk satu trapezium. Okey, so soalan dah diberi. Ini adalah satu trapezium di mana panjang dia sama, sebelah kiri kanan you tengok. Panjang dia sama, maka sini adalah 13. Okey, yang ni X. So, persamaan pertama, 2X tambah 2, 13 tambah 2 kali Y tambah 3 akan sama dengan 56. Okey, so simplify kan, kita nampak dia boleh bahagi dengan 2. X tambah 13 tambah Y tambah 3 sama dengan 28. So, X tambah Y sama dengan 28 tolak 16. So, dapat 12. So, ini persamaan pertama. Okey, persamaan kedua, daripada soalan kita nampak dia boleh menggunakan Pythagoras theorem. Okey, so di mana A, B, C. Okey, so X tambah 2 kuasa 2 tambah Y kuasa 3 kuasa 2 akan sama dengan 13 kuasa 2. Kembangkan X kuasa 2 tambah so, permudahkan lagi. Ini persamaan kedua. Okey, buat persamaan serentak.
akhirnya akan dapat cikgu rasa kamu dah boleh buat persamaan serentak kan? Yang ni ganti masuk. Agak senang juga. So, jawapan akhir akan dapat yang ni. So, kamu boleh buat sendiri. Soalan seterusnya, ini adalah soalan pembezaan. Berkaitan dengan pembezaan sebab minimum, maksimum kan? You nampak maksimum, minimum, itu pembezaan. Okay, so dia bagi tahu kita, dia nak mengimpau silinder terbuka ini. Okay, so kita katakan dia ini H dan dia perlu mengimpau garis ini dengan yang bawah bulatan. Okay, ungkapkan jumlah panjang kimpalan dalam sebutan R dan pi. Kalau kita nak cari, let's say ini adalah perimeter, kimpalan dia mesti 2 pi J atau 2 pi R kan? Sebab dia guna R, kita guna R. So, kenapa 2 pi R? Sebab dia lilitan bulatan dan tambah dengan H, height ini. Tapi, soalan dia kata ungkapkan dalam R dan pi. Maka kita kena cari sesuatu untuk gantikan H. Now, kita dapati isi padu silinder adalah 6,000. So, isi padu adalah 6,000. Maka, kita boleh cari H daripada sini. Isi padu silinder adalah pi R kuasa 2H. So, H adalah 6,000 bahagi pi R kuasa 2. So, pindahkan dia masuk dekat sini. 2 pi R tambah 6,000 pi R kuasa 2. Okay, ungkapkan panjang kimpalan. So, kita gunalah P sebagai simbol. Soalan B. Dengan menggunakan pi sama dengan 3.142, cari jejari dan tinggi dalam bekas yang memerlukan jumlah minimum panjang kimpalan itu. Okay, kalau nak cari jejari R, kita kena buat, sebab dia minimum panjang kan? So, dP dr sama dengan kosong. Okay, so kita bezakan. 2 pi R dapat 2 pi tambah. Okay, yang ni macam mana? Kita boleh tukar ke bentuk so, akan dapat negatif 12,000 pi R negatif 2 tolak 1, negatif 3. Sama dengan kosong. Okay, so selesaikan. 2 pi sama dengan, pindahkan negatif ke sebelah, 12,000. Okay, so pindahkan dia naik atas. Kamu akan dapat 2 pi kuasa 2 R kuasa 3 sama dengan 12,000. So, R kuasa 3 akan dapat 8.471. Okay, 8.471. Okay, nak dapatkan H, kita gantikan R ke dalam H ini. So, kita dapat guna calculator, pi guna 3.142. So, jawapan akhir akan dapat 26.61 cm. Begitu saja pengajaran cikgu pada hari ini. Jika anda rasa bermanfaat, sila subscribe, like dan share. Jumpa lagi pada video yang seterusnya.